Mana saya punya? Okay, sekejap Okay, ini adalah saya punya soalan tugasan tadi yang saya dah share dengan anda semua. Nampak tak? Nampak tak? Nampak, Madam. Okey, nampak Nampak. Nampak, Madam. Sebab saya buka laptop, lepas tu laptop saya tak keluar lagi. Tak keluar lagi paparan tu yang saya tanya awak dulu. Kalau dia dah keluar paparan, saya tak tanyalah tadi. So, ini adalah soalan yang kami sediakan untuk anda jawab. Okay, kalau tengok number A number A. Number A je hari ni tak banyak. 1A. Number 1. Kita ada sin 135, kita ada cos 135. Bila masa awak dah jumpa? Sekejap. Saya patah balik sekejap. Zoom sikit Madam. Apa dia? Sin Zoom 135. sikit. Dah Zoom jumpa sikit ke tak? belum? Sin 135. Awak jumpa tak? Bila masa awak jumpa? Sin 135. Bila awak jumpa? Sin 135. Ada jumpa tak? Ini yang tadi kita dah cover. Jumpa tak sin 135? Dekat mana? Ada jumpa tak sin 135? Ada jumpa tak? In. Kat mana? Ada kat A. Mana? Ada A. Checkpoint. Checkpoint 3 number A tu kan? A tu, 3A tu. Sin 135. Saya dah tulis dekat situ sin 135. So, sebenarnya dah boleh gunakan. Awak pun dah boleh selesaikan dah sebenarnya. Tapi tak apa. Kita patah balik sekejap. Jalan-jalan. Makan angin. So, sin 135 gunakan kaedah tadi. Cos 135, cotangent 45, tangent 135. Selesaikan. InsyaAllah boleh show dapat sama dengan cert 2. Okay. Itu A. Idea saya dah beri. Dah keluarkan idea. Korang discuss. And then B, if theta is obtuse angle. Obtuse pun selalu saya cakap. Obtuse angle dia mesti duduk dekat kuadran mana? Kuadran 2. Yep, kuadran kedua. Dia duduk dekat kuadran kedua. Tetapi mungkin tak apalah yang belakang ni awak tak cover lagi. Boleh je, tapi kalau nak selesaikan, boleh je. Find the value of tangent theta without using calculator. Without. Bukan dengan bantuan calculator. Tanpa. Itu je kot dulu. Yang lain belum lagi. Itu je. Nak cerita tu je. So at least awak dah settle 1A. Betul salah. Dia dah ada jawapan dia ni. Dah suruh show. Kan? Jangan kata dengan saya susah. Tak, insyaAllah. Senang je. Yakin je aku. Okay dah. So yang kat situ dah settle. Mana saya punya kenapa dia naik atas balik? Pejam mata dulu. Okay. Okay. So kita sambung sin 390 degree. Sin 390 degree. Macam mana saya nak selesaikan sin 390? Okay. Sin positif duduk dekat kuadran mana? Sebelum tu. Sin positif duduk dekat kuadran 1 dan juga 2. 2. Kalau cos positif? Cos positif. 4. 4. Kuadran 4 dan juga 4 dan 1. Yep, 4 dan juga 1. While tangent positif? Tangent positif? 3 dan 1. So, ya saya betul 3 dan 1. So now kita kena tengok sin 390 degree. Sin 390 degree. 390 degree maksudnya saya akan rotate clockwise or anti-clockwise. Arah jam ke ikut lawan arah jam? Putaran kita. Lawan arah jam. So starting here 0, 90, 180, 270, 360 and also 390 degree. Maksudnya hilang pula. Maksudnya apa maksudnya? Dia berada di kuadran 1. Yep, kuadran 1. So ini adalah 390 degree. And from there in first quadrant our sign is positive. So biar positif saja. And then sign, okay.
Macam mana kita nak dapatkan dia punya acute angle sini? Nak dapat sini angle acute. So macam mana nak cari acute angle kita? Come from Tolak 360. tolak 360. So sin 390 degree minus dengan 360 degree. So saya akan dapat sin 30 degree. So sin 30 equals tekan calculator je. Go, calculator please. Calculator please. Sin? 1/2. Yep. Okay. So dah akan dapat jawapannya adalah 1/2. Tapi okay, terima kasih Aimi. Kalau orang sebelah nak buat 0.5? Boleh. Boleh. Kau jangan marah dia pula tiba-tiba kau nak tampar dia. Jangan jangan. Biar je. Okay, F. Tangent 510 degree. Tangent 510. So rotation clockwise or anti? Oh, anak saya dah panggil. Anti-clockwise. 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 Okay, go. Dia akan duduk dekat kuadran mana? Saya tunggu. Duduk dekat kuadran mana? Right, sampai sini 360. Kuadran kedua. Kuadran kedua, ya. Pintu rumah saya, pintu bilik saya nak pecah. Anak saya ketuk pintu. Okay, so situ and then acute angle mesti dengan paksi X sama ada paksi X positif ataupun paksi X negatif. So now acute angle saya mesti bersama-sama dengan paksi X positif ke negatif? Paksi X positif ke paksi X negatif? Negatif. Ya, paksi X negatif. So dekat sini. Macam mana kita nak cari dia punya acute angle? Before that, tangent in second quadrant supposed mestilah negatif. Ya, tangent saya negatif. Okay, go. So saya tunggu. Second quadrant, our tangent is negative. So dekat situ macam mana dia akan dapat negatif tangent. Okay, berapa? Sini 0,360 campur dengan 90. 90 berapa? 4. Tolong. 450. 450. Ya ke? Okey. Tambah lagi dengan 90. 540. 490. Kenapa macam tak cantik ni? Macam tak cantik 40. Ha? 540. 540. Tu saya rasa kenapa macam tak cantik. Sebab saya macam apa dia? 540. 540. Sini 540 540 sini. Enam tiga kosong. Ke? Ya. 630 dan juga 720. 720 darjah. Tu macam tak cantik tadi. Tak apa. Terima kasih Hamizan. 720. So saya ada angle kita kat sini. Nak cari sini. Tangent duduk second quadrant. Suppose tangent kita adalah negatif. So kita akan dapatkan 540 tolak dengan 510 darjah. So saya akan dapat negatif tangent 30 darjah. Negatif tangent 30. Tekan je kalkulator. Kau nak selak-selak muka surat belakang lambat. Tekan kalkulator. Okay, tangent 30. Set 3/3. Yep. Negatif over 3. Dah settle. Tekan je kalkulator. Okay, saya ada G, saya ada H. Saya nak buat satu je. G atau H? G. Okay, G. Okay, kita buat G. Cos negatif 270, negatif 270. Ya Allah, tertutup lagi. Maaf. Negatif 120.
Sorry, negative 120 pula. Negative 270 So 270 rotate clockwise or anti-clockwise? And clockwise. Clockwise. Rotate clockwise. Sampai sini 90, 180. Tolong. Saya nak stop kat mana ni? Kuadran 2. Kuadran 2. Kuadran 2. Ni okey, kuadran 2. Ah, Dia sekarang dia tak berhenti dekat kuadran tau. Kuadran yang antara ni je. Kuadran ni, maksud kuadran dia Paksi duduk antara sini dengan sini. Ini kuadran 1. Ini dengan sini kuadran 2. Ni kuadran tau. Kuadran di antara sahaja. Di antara sahaja. Bukannya betul-betul ada paksi. Kalau betul-betul ada paksi kan. Sekarang ni paksi apa ni? Ini paksi Y positif. Paksi Y positif. Bukan kuadran. Ya, paksi Y positif. Okay, so kan. Kalau pada paksi itu bukan kuadran. Kuadran hanyalah di antara sahaja. Di antara X positif dan juga negatif. Di antara Y positif dan juga X negatif. Di antara X negatif dan juga Y negatif. Faham ke tak ni di antara tu? Okay. So betul-betul sekarang ni dia berada dekat paksi Betul-betul dekat paksi kita ni. Dekat paksi. Okay. Bila situasi ni berlaku, macam mana kita nak selesaikan masalah negara ni? Kalau awak tengok, dia sama juga paksi. Okay. So macam mana nak selesai ni? Right, tolong. Cos negatif 270, negatif tu tadi menunjukkan dia rotate clockwise. So now dah tahu dah rotate clockwise and then betul-betul atas paksi. So ini sebenarnya sama juga dengan okay, so acute angle kita macam mana nak cari acute angle kita? Acute angle dia sama juga dengan tak kisah pun yang ini boleh ataupun yang ini boleh je. Dua-dua boleh tak jadi masalah. Okay, dua-dua boleh. Bodoh lah terus saya. Okay. So ini sebenarnya sama juga dengan cos 90 darjah. Kan? So cos 90. Cos 90. kosong. Ya ke? Cos 90 kosong tak tahu saya. Cos 90? Ya, kosong. 90 sama kosong. Ya, sama dengan kosong. Dah, tu je. Anak biasanya yang betul-betul atas paksi ni, awak tekan je kalkulator. Yang atas paksi, tekan je kalkulator. Ataupun kalau susah, awak tengok daripada graf. Boleh. Okay. So madam, memang kalau dia dekat bahagian paksi, tukar je ke macam mana? Apa maksudnya? Mana? Apa yang merah maksudnya? Kalau dia dekat paksi, ambil je dia punya... Okey dia tadi. Kalau macam kan. Sekejap. Maksudnya kalau dia punya angle tu dekat paksi, memang akan ambil macam mana? Tak faham. Kita try satu lagi. Kita try satu lagi. Okey, cos 270 darjah. 270 darjah. Cos 270 darjah. So, kalau tengok betul-betul pada paksi kan, dia akan dekat mana sebenarnya? Cos 270 rotate anti-clockwise, right? Anti-clockwise, dia akan duduk kat kuadran ke? Dia duduk kat kuadran ke? Tak, dia akan duduk dekat sini. So, dekat sini. Dekat sini? Y. So, yang ni macam mana nak cari? Tak kisah pun sama ada awak nak go yang ini ataupun go yang ini. Boleh je. Okay, kalau susah juga. Gini. So sini kosong, 90, 180, 270 dan juga 360 darjah. So now cos negatif 270 darjah. Negatif 270 duduk kat mana sebenarnya? Paksi Y. Negatif 270. Kosong. Kalau daripada graf. Kosong. Sekejap. Ini 90, negatif 90, negatif 180, negatif 270 darjah. So jawapan saya adalah Kosong. Oh.
Kalau susah lah. Dah Buat faham. direct daripada graf. Kalau betul-betul atas paksi, kalau atas paksi, kalau atas paksi, direct terus graf. Direct terus graf anda. Okay. Kalau tadi cos 270, cos 270. Yang ini kan sudah dapat berapa? Sama dengan 0. Okay. Kalaulah saya ada sin, saya berapa nak buat? Sin 90 darjah. Sin 90 basic dah. Sin 180, sin 180. Saya padam. Sin 180 darjah. Okey. Kalau awak nak buat nak buat kuadran, so dia akan duduk dekat sini. So dipaksi kan? Kata paksi. So sin 180. Macam mana sin 180? Cop tweet. Ini graf apa? Betul lah graf cos. Sorry. Graf sin saya macam ni. Okey, ni graf cos x, ini y equals cos x, yang ini y equals sin x. Okay, so x saya nak dapatkan 180, so kosong 180, 360 darjah. So saya nak cari sin ni, yang ni sin 180 dan sin 180. Sin 180 sama juga dengan sama dengan 0. Betul? Sama dengan 0. Okey. Boleh? Boleh. Okey, kita cuba jalan. Tak nak lah H, saya tak nak. H kurang. H jawapan saya adalah cert 3. Jawapan H adalah cert 3. Kita cuba tengok betul tak? Tangent negative 120. Okay, then go dengan 5.3 trigonometric identities. Okay, identity ni yang awak dah pernah jumpa sebenar-benarnya lah, tapi tak apalah. Kok dah tertinggal kat sekolah kan? Tak apa, kita cover balik semula. Okay, to use basic trigonometric identities, kita ada cos squared plus sin squared equals with 1. Then kita derive daripada yang basic one ni, daripada cos squared plus sin squared equals 1 ni, kita akan derive dia jadi second formula, and derive sekali lagi boleh dapat third formula ini. Macam mana nak derive? Kita akan tengok sekejap lagi. Okay, usage include verifying other identities, dan juga kita akan proving sebenarnya. Dekat sini awak akan start dengan question, show question. Okay, macam mana nak proving, kita akan tengok identity yang ada. Daripada situ baru boleh kita penunggu. Okay, trigonometric identities for any position and okay, korang tengoklah sendiri, saya tak nak tengok. Saya jahat. Okay. Sebab dia cuma nak tunjukkan macam mana kita boleh proving kita dapat formula, dapat first identity formula ini. Macam mana dia provingkan pada anda semula macam mana sebenarnya formula yang ini terhasil. Nampak Korang nampak apa? Formula yang ini terhasil. Padahal guna highlighter dah boleh je Halanita. Okay. Formula ini macam mana terhasil? Daripada kita punya triangle ini. Dia guna balik semula awak punya sin theta, dia guna balik awak punya cos theta. Perlukah saya cerita? Pukul 2.30 ni mesti mengantuk. Dah pukul 3 dah. Perlu. Tak perlulah. Korang tengoklah nanti. Okay. Daripada formula yang kita ada ni, ini identity yang basic tau. Ini yang basic yang awak perlu tahu. Okay, daripada sini kita akan bahagi equation ini dengan sama ada kita akan bahagi dengan sin squared theta ataupun kita akan bahagi dengan cos squared theta untuk derive the second formula and also the third formula. Boleh terima setakat ni?
So that's why lah saya ada kan, kita ada formula yang first tadi. Saya nak tukar position. Sekejap cos squared theta plus sin squared theta equals with 1. And then saya akan divide the original formula ni dengan sin squared theta. So apa yang akan berlaku? Dia akan jadi cos squared theta over sin squared. Saya tulis dulu. Tambah dengan sin squared over sin squared plus 1 over, equals with 1 over sin squared theta. So cos over sin dia akan jadi apa? Cos over sin. Cos over sin. Cot. Yep, dia akan jadi cotangent squared theta. Cotangent squared theta plus sin over sin equals 1 and also 1 over sin equals with 1 over sin equals with cosecant squared. Terima kasih Natasha, Natasha. Cosecant squared. So itu sebabnya derive formula yang ni. Terhasillah formula yang ini. Okey, dengan bantuan basic yang ini juga, in case lah awak tak ingat nanti, awak derive lah balik semula daripada basic dia, cos squared tambah sin squared equals 1. Barulah kita akan dapat, tadi saya kata kita akan dapat second formula. And sekiranya kita bahagi dengan cos squared theta, maksudnya every term have to divide with cos squared theta, barulah kita akan dapat the third formula here. So second tadi cotangent squared plus sin plus 1. The third formula, saya tulis je tau. Jangan marah tau. Marah ke? The third formula is tangent squared theta plus 1 equals with secant squared theta. So kita ada 3 formula. Ini adalah basic identity. Ini adalah identity yang awak perlu tahu. Kalau saya pun saya memang tak ingat yang second dan juga third. Saya cuma ingat yang first sahaja. So kalau saya nak derive yang second, kalau saya nak dapat yang second, saya akan bahagilah. Saya akan bahagi dengan sin squared ataupun saya akan bahagi dengan cos squared. Itu kalau saya lah. Tapi korang mesti ada cara nak hafal kan? Ada cara tak anak aku ni? Tak ada, tak apalah. Tak ada, nanti korang buat ya. Aduh, anak saya. Kenapa kelas kita tak pernah cukup 100 orang Memang masing-masing masalah lain ke apa sebenarnya? Tahu dah. Tak tahu, saya pun tak tahu. Tak pernah jejak 90, 98, 99. Padahal anak saya ada 99. So kalau campur dengan saya ada 2 account. Saya on 2 account sebab takut yang laptop keluar ke. Ada yang memang tak masuk kelas daripada awal. Ada? Siapa? Ada. Betul. Nanti beritahu saya Mirul, kau beritahu kat aku siapa? Kau beritahu. Kau PM kat aku. Spill. Tak, saya sebenarnya kami juga ada sistem yang boleh detect sebenarnya siapa yang tak on awak punya meet, tak masuk meet sebenarnya. Tapi saya tak on lagi sebab saya macam percaya dululah dekat awak semua kan, dekat awak semua, saya yakin dekat awak semua dulu. Sebab yelah tak apalah, mungkin masalah lain ke apa ke, itu yang saya perasan. Lepas tu ada sistem tu, kawan saya memang dia yang buat, so dia dah apply and then memang saya ingat saya target saya lepas ni untuk chapter yang ini memang saya akan on yang itu. Sebab saya tengok memang attendance yang saya suruh take tu memang majority memang banyak lah. Tapi ada certain juga person yang tak dapat nak join. Tapi ni bila saya tengok meet saya sepatutnya mestilah kalau lah attendance saya mungkin 4-5 orang je tak datang. Tapi meet saya 87 kalau dengan 99 berapa orang? Tolak 87, 99 tolak 87 berapa? 11 orang kan? Belas. Ya, 11 orang. Attendance saya berisi. 12. 12? Ya, 12 orang. 11 orang. Kemanakah anda semua? Saya nak tolong kan. Kalau tak apalah, mungkin awak tak join meet, tapi awak tengok saya punya video pun tak apa, tak jadi masalah. Tapi yang masalah korang tak join mana-mana. Dah macam mana? Kan, kita nak belajar. Itulah, saya nak tolong. Tapi kalau korang tak nak tolong diri sendiri, macam mana? Itu je masalahnya. Bukannya tak boleh, bukannya tak pandai. Korang bukannya tak pandai, korang malas je.
Bukan yang ada ni, yang tak join tu lah. Rasa anak aku. Jangan bukan. sedih dia. Tak sedih pun. Tak, Zafri, dia bukan tukar kelas Zafri. Sebab mungkin dia masuk kelas lain kot, sampai ke sudah dia tak tahu ke kelas dia kat mana. Attendant mana? Lepas tu kelas kau join mana pula? Rasanya dia tahu je. Dia tahu tu, dia kelas tahu. mana. Dia Ah. bekerja Tahu. ke? Bukannya Dia dia tak tahu. tahu. Dengan saya tak tahu. Dengan aku tak tahu. Ada je. Tapi yang selalu saya bangkitkan dekat dalam grup tu, yang saya bangkitkan nama tu memang dia jujur lah tu. Dia jujur lah. Attendance saya pun dia tak isi. Dia jujur lah. Kan? Ada yang macam tu lah. Macam korang tahu kan? Itulah. Tahu. Tolonglah. Tahu. Tolong tegur lah. Faham. Tolong teman tegur lah. Kita dah Saya belajar. Ini baru UPS 1. UPS 1 hari tu Alhamdulillah semua join. Tak apalah. Sebab UPS pun awak jawab je. Maksudnya boleh. Kalau macam meet pun awak dalam 5 minit ke 3 minit. Janganlah. Nanti kan anak aku semua keluar. Tinggal aku seorang pula 5 minit, 3 minit je. Janganlah. At least macam kalau masalah lain pun beritahu saya lah. Beritahulah. Kan saya tak tahu apa masalah korang. Beritahulah. Okay. Cukup buat seketika. Okay, so sambung. Sambung checkpoint 4. Mirul, kau nanti PM aku. Okay. Kalau awak tak PM, saya cari awak. Alamak. Okay, checkpoint 4. Lepas ni semua orang cari Mirul. Okay. Checkpoint 4, prove the following identities. Okay, proving. Macam mana saya nak proving cos squared theta plus sin squared negatif theta ini sama dengan 1. Yang kita ada proving way tadi adalah cos squared plus sin squared equals with 1. But now, kita punya sin adalah negatif theta, negatif angle. Dia naik dah tadi 87. Kena popek-popek dia naik 88. Okay. Tapi dia tak dengar kan? Dia keluar lagi. Mesti lain tak elok ni Adam. Okay, so macam mana saya nak proving? Okay, cepat. Macam mana nak proving? Tukar. Tukar apa? Afrina, kau kenapa? Okay, tukar. Tukar apa? Tak payah tukar, biar je. Kita go je. Okay? Okay. Untuk proving question, dia sebenarnya tak kisah. Proving sama ada kiri, awak buat kiri, akan dapat kanan. Okay, itu one method untuk kita punya proving way. Ataupun from right hand side, awak proving awak akan dapat left hand side. So sama ada left hand side, awak buat sampai jadi right hand side, itu proving way. First method tau. Mungkin juga awak buat right hand side, awak buat dapatlah awak punya left hand side. Pun itu boleh terima. Tetapi the third method, kalau awak buat left hand side sama dengan right hand side. Maksudnya sebelah kiri buat sikit, sebelah kanan buat sikit. Lepas tu at the end awak kata sama, kiri sama dengan kanan. Boleh ke tidak? Pertanyaan. Yang ketiga ni boleh ke tidak? Yang ketiga, untuk proving question. Macam tak betul. Tak boleh, Mizan. Tak boleh. Yang ini tak salah. Method awak salah. Mungkin awak buat kat kertas lain, tak apalah. Kami tak nampak. So, mungkin daripada situ, awak buat kiri. Mungkin awak buat kiri separuh tau. Kiri sampai sini. Lepas tu, ini left hand side tau. Lepas tu, buat satu lagi, right hand side. Awak buat separuh sampai sini. And then, awak ambil daripada yang bawah ni, awak patah balik. Sambung kat sini. Okey je, tak jadi masalah. Faham ke tak maksud saya? Faham. Faham, okey. So yang itu tak apa, saya tak nampak. Tetapi awak tak boleh buat jalan kerja awak. Awak tunjukkan bahawa proses awak ni tadi, kan left hand side ni awak buat get. Right hand side ni pun awak buat get. Kiri sama kanan. Kan sama. So yang ini memang tak boleh. Fahmi terkeluar ke Fahmi? Sekian Fahmi. Mungkin lain tak elok, tak apa. Kalau lain tak elok, saya positif. Saya tak marah pun. Yang memang tak join kelas aku, memang aku nak cari nanti. Garang ni dia. Apa dia? Reconnecting? Garanti. Tak apalah yang Fahmi, tak apalah yang macam tu tak apa. Saya tak marah sebab masalah lain pun kan. Bukannya korang nak duduk betul-betul jaga line. Kalau jaga line betul-betul pun tak boleh juga.
kan. Tak apalah sebab tu masalah lain. Kita bukan masalah kita, tak apalah. Tapi kalau lain dah elok, lepas tu korang yang tak join, tu masalah siapa? Masalah lain juga ke? Tak kan? Masalah korang lah. Kalau macam korang yang ada masalah, Salah diri lepas tu lain kan? Pandai-pandai lah. Sebab masing-masing jaga diri sendiri kan, duduk kat sana masing-masing jauh. Kalau macam dekat dalam ni, mungkinlah saya. Tapi saya pun tak boleh nak pergi kat bilik, saya tak boleh nak pergi kat blok. Mungkin popek-popek je lah macam ni, macam mak nenek kan, macam tu je lah. Aku nak suruh semua tengok video aku hari ni. Video popek-popek. Aduh, tak. Sebab saya sayang awak semua. Sebab tu saya tak nak. Sebab yelah sebab kita 2 tahun. At least yang ini sekarang ni kira macam awak punya foundation sebelum awak betul-betul masuk pada kita punya sistem sebenarnya. So awak kena mantapkan yang ini. Basic awak kena kukuhkan sebab awak akan guna balik semula apa yang awak dah belajar ni nanti dekat PST nanti. Awak akan gunakan balik semula. So peluang yang ada kan, ruang yang ada awak kena gunakan. Sebenarnya lah, sepatutnya lah. Kan tak semua orang dapat peluang macam awak. Itu je pesanan saya. Cubalah belajar. Kalau macam ada masalah ke kan, kalau ada ke siapa-siapa yang terpaksa bekerja ke, ada tak? Masa ni tak lagi lah kot. Lagi Kerja rumah. kan? Kalau ada kawan-kawan yang terpaksa pun cakap dengan dia, suruh PM saya, tak apa. Kita cuba sama-sama. Kalau macam dia macam problem dia siang hari, malam dia boleh study, okey dia tak apa, tak ada masalah. Tapi itulah sebab masing-masing duduk jauh, masing-masing jauh daripada pemandangan kita kan, pemerhatian kita. So pandai-pandai awak lah, awak sendiri. Sebab untuk masa depan awak bukan masa depan saya. Saya dah selamat dah. Saya dah dapat apa yang saya nak. Korang lah yang belum. Tu je. Okay. Tapi itulah saya. Sebab sekarang ni masih awal lagi. Semua orang masih A lagi. Cuma saya takut nanti kita dah starting UPS 1. UPS 1 pemarkah dah banyak yang kurang. And then awak punya assignment kumpulan nanti lagi pula macam mana. Awak nak buat kawan-kawan dengan kawan-kawan. Kalau dulu assignment kumpulan mungkin awak buat kat sini. Boleh buat discussion. Tapi sekarang ni kau duduk utara, kau duduk selatan, kau duduk timur, kau duduk barat. Dah 4 orang. Tak jumpa. So masa bila nak cari, nak jumpa kan. Masa bila nak discuss. Itu je lah. Zaharanita kau sambung. Buat. Okay. Okay, so sekarang ni kita gunakan left hand side or right hand side. Nak guna mana side? Side mana yang kita nak gunakan? Okay, Left hand side. Left hand side lah. So cos squared theta. Okay, left. Terima kasih Zafri. Cos squared Okay, cos squared theta. Cuk tweet. Macam mana saya nak tekan calculator? Dia banyak sangat pula idea. Cos squared 35 degree. Macam mana saya nak tekan calculator? Oi, macam mana nak tekan calculator? Buat kos dah tak tahu. Tak tepat kan? Tekan calculator. Dapat berapa? Cos squared 35. Mana? Yang ini nak tekan kalkulator, awak kena masukkan dulu cos 35 darjah. Lepas tu dah dapat nilai, squarekan dia. Kalau tak pun cos 35 squared. Ini sebenarnya kaedah untuk awak tekan kalkulator. Sebab kita tak ada cos yang kuasa terus kat atas tu, tak ada. So baru boleh dapat nilai dia berapa. Okay, next. Okay, go next. Okay, so yang ini sin squared negative theta. Kita ambil. So yang ini sama juga dengan apa saya nak buat. Okay, sin negative theta. Sin negative theta, kalau kita tengok balik, sin negative theta sama juga dengan dekat depan kita ada revise hari tu. Kita ada sin negative theta sama dengan apa, cos negative theta sama dengan apa, dan juga tangent negative theta sama dengan apa. So daripada situ sebenarnya kita tahu bahawa sin negative theta ni, sin negative theta adalah sama juga dengan negative sin theta. So ini cos squared tambah dengan negative sin theta kuasa 2, left hand side kan, by using our left hand side. So cos squared saya tak kacau, so dia still same, cos squared, and then negative squared dia akan jadi negative, right? So dia akan jadi sin theta kuasa 2, so kita cantikkan cos
squared theta plus sin squared theta. So as we know, cos squared theta plus sin squared theta from our identities is also same as cos squared plus sin squared equals with 1. So dah settle. Terima kasih Mizan, betul dah tu. Okay, next B. Cotangent squared theta cos squared theta equals with cotangent squared minus cos squared. Kau dia macam sama tau. Balance macam balance. Macam balance. So saya nak gunakan tak kisah pun. Oh dia dah tulis dah. By using right hand side. So sebenarnya tak kisah pun nak guna left atau right hand side terpulang pada anda. Tetapi kebiasaannya kita akan ambil yang agak complicated untuk dapat yang simple one. Okay, so now kita akan gunakan yang panjang sedikit. Makanya right hand side saya ada cotangent squared theta minus cos squared theta. So daripada sini, as we know, cotangent sama juga dengan 1/sin. mana 1 over sin? Cotangent. 1 Cos over sin. 1 over tangent. sin. Ya, betul. Cos over sin. Betul Syuhada, betul Cos over Hamizan. Sin. 1 over? Sin. 1 over tangent kan? Over Cotangent. tangent. Cotangent theta sama juga dengan 1 over tangent. Tetapi kalau 1 over tangent ni, dia masih lagi kita boleh simplify kan. So sebenarnya dia juga cotangent ni sama juga Sama dengan dengan cos theta cos over over sin. sin theta. So biasanya Sin kita akan theta. dapat biasanya kita akan express dalam bentuk sin dan juga cos. Biasanya lah. Korang ada kelas ke 3.5? Tak ada. Tak ada. Okay, tak ada. Okay, so saya cuba habiskan yang ni je sikit lagi ke? Okay, sikit lagi. So esok kita masuk 5.4. Tak apa. So cotangent squared sama juga tadi cos squared theta over sin squared theta tolak dengan cos squared theta over 1. Okay, lagi. Saya nak subtract tetapi formula dia tak sama. Denominator dia tak sama. Kalau ingat dulu sekolah tadika 1/2 tolak dengan 1/4. Tak sama denominator. So saya kena buat apa? Darab. Darab. Yang mana saya nak darab? Darab Sin sin. to that. Cos squared Nanti yang ni. Cos theta squared. per 1 Darab 2. Yup, darablah dengan 2 supaya denominator saya darabkan sama. Bila dah sama baru kita boleh subtract. So samalah juga macam ni. Ni so saya akan multiply dengan sin squared theta over sin squared theta. So saya akan dapat cos squared over sin squared. Fahmi, line awak tak elok ke? Saya keluar masuk kesian Fahmi. So sini cos squared theta, sin squared theta. Okay, since denominator dah sama, so saya akan equalize denominator first. So saya akan ada sin squared theta. Sini cos squared, saya tolak tapi tak boleh nak direct tolak. Okay, saya nak buat apa ni? Tolong. Kita nak jadi apa mission kita? Cotangent squared, cos squared. Okay. Right. Sini saya faktorkan lah, sama kan? So saya akan ada cos squared, potong sin. Mana boleh potong sin? Tak boleh Zafri. Kau jangan potong Zafri, tak boleh. Tak boleh potong. Sebab apa saya tak boleh potong? Sebab yang dekat cos squared ni saya tak ada sin squared. So saya tak boleh potong. Tak boleh, jangan. So saya factor out dulu. 1 minus with sin squared theta over sin squared theta. Mission nak jadi cos squared. Cotangent squared times dengan cos squared. Lagi. As we know, cotangent tadi sama juga dengan apa? 1/tan. 1/tan. Selain daripada 1/tan, Cos cos over sin, right? Cotangent kan?
Cos over sin selain daripada 1 over tangent. So, kita dah boleh dapat dah ni. Maknanya saya akan ada cos squared theta over sin squared theta multiply dengan 1 minus sin squared theta. So, yang sebelah kiri ni saya dah dapat dah cotangent squared theta. Tapi yang sebelah kanan ni sama juga dengan apa? 1 minus sin squared. 1 minus 1 squared sama dengan cos. Ya, saya pandai. Sekarang from our basic trigo, so cos squared. Sekejap. 1 minus sin squared 1 minus sin squared. 1 minus sin squared theta. So, dapat dah kat sini cos squared theta. So, settle dah masalah kita. So, proving lah. Proving ke solution? Soalan suruh apa? Suruh prove. So, proving lah. Proven boleh. So, proven. So, selesai dah. Saya dah kat situ, okey dah. Senang je. So, esok kita akan sambung dengan compound angle, formula dan juga kalau sempat kita masuklah double angle kalau sempat. Kalau tak, kita buat minggu depan lagi saja. Tadi saya kata, untuk awak punya, pagi tadi saya dah katakan, awak punya tugasan tu, jangan buat agihan harta tau. Okay, saya cukup sampai sini tau. Saya cukup. Sekejap. So yang ini kita akan continue esok. Okay, saya kata jangan buat agihan harta, semua orang buat dulu. Semua orang buat, dah buat. Kalau macam rasa nak discussion yang pertama, awak buatlah. Buat soalan 1A, sudah buat, awak discuss juga. Macam tu juga 1B, kalau dah buat, semua orang dah buat, discuss terus. Senang. Nanti tinggal nak tulis je. Masa-masa bila awak tulislah. Okay, so saya rasa untuk itu kita sampai sini je dulu. Esok kita sambung lagi dengan subtopik yang seterusnya. Okay, saya rasa cukup sampai sini. Okay, Assalamualaikum dan terima kasih semua. Thank Okay, you. saya dan Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, ma'am. Thank you, madam. Okay, sama. Thank you, madam. Thank you, madam. Ya. Thank you, madam. Okay, come. Thank you, madam. Okay, come. Ada jumpa esok. Ya, kita jumpa esok 11.30. Thank you, madam. Okay, come. Ya, terima kasih Danish.